Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Okay, insya-Allah ya, pada perjumpaan yang agak pendek ini ya, Ana cuba seringkas mungkin ya untuk memberi satu gambaran ya tentang RPI ini ya, rancangan pendidikan individu ya, yang mana ia disediakan untuk pelajar ataupun murid-murid MPK ya, yang berada dalam PPI, Program Pendidikan Inklusif di Sekolah Perdana ya, di Arus Perdana. Okey. Jadi yang pertamanya ya, Ana akan tunjukkan di sini ya ataupun sharekan ya. Ana akan Ana akan kongsikan ya. Okey. Ana akan kongsikan. Okey. Ini merupakan ya Surat Pekeliling Iktisaf KPM bilangan 7 tahun 2023 di mana dalam pekeliling ini menyatakan mengenai buku panduan ya, terdapat buku panduan rancangan RPI, Rancangan Pendidikan Individu edisi kedua untuk murid berkeperluan pendidikan khas KPM ya. Okey, boleh lihat sepintas lalu ya. Okey, pelaksanaan RPI ini bertujuan untuk memenuhi hasrat untuk memberikan pendidikan yang berkualiti kepada setiap MBPK bagi memenuhi keperluan pembelajaran mereka. Ya, justru RPI ini perlulah disediakan kepada setiap MBPK yang berada dalam program pendidikan khas bagi memastikan keperluan mereka dalam menerima pendidikan dipenuhi ya. Jadi dalam mesyuarat profesional KPM bilangan 28/2022 bertarikh 23 Ogos 2022 telah meluluskan ya penambahbaikan buku panduan RPI edisi kedua untuk murid berkeperluan pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia ya. Dan buku panduan ini menjadi panduan kepada semua pihak di bahagian KPM, JPN, PPD dan institusi pendidikan di bawah KPM. Jadi dalam aspek kita ya, yang guru berada di sekolah rendah, menengah ya, semuanya menggunakan buku panduan tersebut. Ya, ini bertujuan mengurangkan cabaran MBPK dalam mencapai potensi yang maksimum dalam perkara berikut, iaitu perkara mengenai kefungsian ya akademik atau transisi ke kerjaya. Okey, jadi untuk format rekod RPI ini sebenarnya boleh disediakan menggunakan apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Okey, dan rekod RPI dan dokumen yang berkaitan haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Okey, seterusnya inilah keadaan buku panduan RPI edisi kedua ya, yang diterbitkan oleh bahagian pendidikan khas ya. Jadi kita akan lihat di sini kenapa dikatakan PPI juga terlibat dalam penyediaan RPI ini ya, terdapat dalam terma. Okey, sebelum itu kita akan lihatlah panduan umum dalam buku ini mengenai tujuan, latar belakang, punca kuasa, objektif, definisi, konsep, peranan dan tanggungjawab. Dan begitu juga dalam penyediaan dan pelaksanaan RPI, iaitu melibatkan proses pelaksanaan RPI, proses pengumpulan maklumat ya, prasidang, sidang pertama, pelaksanaan dan perekodan RPI dan sidang penilaian ya.
Dan di sini juga kita akan lihat tentang contoh-contoh lah untuk bauran RPI untuk sekolah menengah dan rendah lah Okey, kita akan lihat secara sepintas lalu sebenarnya sebenarnya yang ini yang paling penting Program pendidikan khas di bawah KPM menyediakan 3 option, 3 pilihan persekolahan bagi MBPK iaitu Sekolah Pendidikan Khas SPK, Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI dan Program Pendidikan Inklusif PPI Jadi mana dia? Yang ini. Mana dia yang menyatakan RPI itu perlu disediakan di sini? Program, kerana kita termasuk atau pelajar termasuk dalam programnya, guru termasuk dalam program pendidikan inklusif PPI. Okey. Pelaksanaan RPI memenuhi hasrat KPM untuk memberikan pendidikan yang berkualiti bagi setiap MBPK pada semua peringkat persekolahan bagi memenuhi keperluan pembelajaran mereka. Dan RPI ini perlu disediakan kepada setiap MBPK yang berada dalam program pendidikan khas bagi memastikan keperluan mereka dalam menerima pendidikan dapat dipenuhi. Okey. Ini adalah punca kuasa lah yang menyatakan tentang penyediaan dan pelaksanaan RPI iaitu yang pertama iaitu daripada peraturan pendidikan khas 2013. Kemudian kod amalan pendidikan murid berkeperluan khas 2015 itu punca kuasanya seterusnya. Sekiranya MBPK yang mengikuti PPI PPI penuh ni tetapi masih menghadapi cabaran tertentu yang menjadi penghalang bagi meneruskan pembelajaran, jadi perlu disediakan RPI seperti keperluan khas berikutlah pengurusan diri pengurusan tingkah laku, pengurusan emosi, komunikasi, pembelajaran atau transisi ke kerjaya. Ini adalah objektif, boleh lihat. Ini dah proses-proses yang perlu dilalui lah dalam membina RPI ini. Yang pertama prasidang, kemudian sidang pertama, sidang penilaian, pelaksana RPI dan kumpulan pelbagai disiplin MDT. Ini boleh lihat secara lebih mendalam lah Ini kita nak lihat secara terperinci apa itu konsep RPI. Iaitu ia mestilah satu rekod bertulis yang disediakan khusus untuk setiap MBK, maksudnya secara individu, setiap MBK sebagai perancangan. Di situ perlu ada perancangan, perlu ada intervensi dan pelaporan bagi tujuan meminimumkan cabaran utama dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian RPI ini dibuat menetapkan matlamat yang ingin dicapai. Matlamat yang ingin dicapai, merancang strategi pembangunan potensi MBPK sama ada berfokus kepada aspek kefungsian, akademik ataupun transisi ke kerjaya. Yang terakhir konsepnya mesti ada penilaian RPI yang mana ia perlu secara berterusan mengikut tahap keupayaan MBPK seterusnya kita lihat lagi kita nak lihat secara lebih mendalam apa itu yang dikatakan kefungsian. Kefungsian ialah kemahiran pengurusan diri, pengurusan tingkah laku, pengurusan emosi, komunikasi, sosial, motor halus atau motor kasar. Itu yang pertama, itu maksud kefungsian. Kemudian akademik. Akademik ini ialah kemahiran asas membaca, menulis dan mengira atau mata pelajaran kemahiran vokasional bagi MBPK di sekolah menengah. Dan terakhir iaitu transisi ke kerjaya, iaitu pembangunan kemahiran dan sokongan kepada MBPK berdasarkan keupayaan, kekuatan, minat dan potensi ke arah menempuh alam pekerjaan dan alam dewasa. Peranan dan tanggungjawab. Jadi peranan dan tanggungjawab ini dinyatakanlah untuk kalau bahagian pendidikan khas apa peranan yang dilakukan apa peranannya, apa tanggungjawabnya. Begitu juga bahagian JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, seterusnya pentadbir sekolah, pengetua atau guru besar,
Okey, penolong kanan pentadbiran PK1 di SPK dan sekolah tanpa PPKI ya. Sekolah tanpa PPKI inilah yang sekolah yang terlibat dalam PPI ya. Okey, kemudian penolong kanan pendidikan khas ya. Boleh lihat guru kelas. Guru kelas ini tujuannya apa? Apa dia peranan dia, bukan tujuan. Apakah peranan guru kelas? Iaitu mengumpul maklumat berkaitan latar belakang, rekod perubatan, pendidikan dan keupayaan MBPK. Kemudian, guru kelas ini juga perlu memberi maklumat tahap keupayaan ya, pembelajaran MBPK kepada pelaksana RPI, guru mata pelajaran dan guru kemahiran dari semasa ke semasa. Okey, ini ialah pelaksana RPI. Okey, yang di sini kita nak lihat pelaksana RPI ini. Di mana ia terbagi kepada dua. Dia ada pelaksana RPI untuk PPKI, ya. Dia ada untuk SPK. Tetapi kita di sini tanpa PPKI. Iaitu di mana terdapat, kalau tanpa PPKI, jadi yang bertanggungjawab ialah guru kelas, guru mata pelajaran, guru kemahiran dan guru bimbingan dan kaunseling. Boleh lihatlah dia punya peranan dan tanggungjawab tadilah ya. Ini guru mata pelajaran di sekolah menengah, guru bimbingan, GBK ya, pembantu pengurusan murid ibu bapa, MDT ya. Okey, dalam penyediaan atau pelaksanaan okey, sekejap ya. Okey, dalam pelaksanaan ini kita lihat Okey. Bab ini mengandungi dalam penyediaan dan pelaksanaan RPI ini dia mengandungi 5 aspek lah. Yang pertama pengumpulan maklumat. Kemudian dia ada prasidang, sidang pertama pelaksanaan dan perekotan RPI dan sidang penilaian. Ya, jadi yang pelajar akan buat untuk tugasan ini ialah pengumpulan maklumat. Prasidang ini mungkin tak berlaku lah ya. Okey, sidang pertama pun tidak berlaku tetapi ini adalah berdasarkan daripada mungkin daripada dapatan atau jangkaan pelajar ya. Dan begitu juga dari segi pelaksanaan dan perekodan RPI berasaskan kepada pengumpulan maklumat ya. Jadi ada beberapa lah yang mungkin pelajar tak buat tetapi dari segi pelaksanaan dan dari segi pengumpulan maklumat dilalui oleh pelajar lah, mengumpul maklumat, pelaksanaan dan merekodkan RPI ini dibuatlah walaupun mungkin sebagai satu jangkaan sahaja ataupun sebagai satu perancangan. Okey, tetapi proses lah ya, perancangan dan kemudian kita ada intervensi dan kemudian kita ada pelaporan. Itu dibuat ya. Ini proses pelaksanaan tadi ya. Kalau pengumpulan maklumat guru kelas, prasidang ya. Okey, sidang pertama boleh lihat ya, dia punya jata alih itu pelaksanaan dan perekodan ini. Okey, pengumpulan maklumat. Apa pengumpulan maklumat? Terlibat dari segi maklumat peribadi, laporan perubatan, borang permohonan pendaftaran orang kurang upaya. Okey, tempoh pengumpulan maklumat ini ialah dalam masa 3 minggu pertama dari hari pertama sesi persekolahan. Ini untuk info lah, untuk maklumatnya pelajar ya. Kaedah mendapatkan maklumatnya, ini boleh lihat kepada RPI. Terdahulu perbincangan dengan ibu bapa atau penjaga atau menggunakan mana-mana instrumen yang bersesuaian ya. Jadi dalam bahagian A ini terdapat maklumat diri ya. Okey, bahagian A. Okey, di sini nyatakan tentang prasidang ya, boleh lihat secara mendalam nanti. Ini sidang pertama, bagaimana proses. Ini adalah proses ya. Ini yang akan dibuatlah. RPI dilaksanakan, ini dalam perekodan ini perlu ada pelaksanaan dalam tempoh maksimum 3 bulan. Okey, jika MBPK telah mencapai matlamat RPI lebih awal dari tempoh maksimum, sidang penilaian boleh dilaksanakan bagi penetapan RPI yang baru ya. Okey, kemudian dari segi aspek penilaian, pelaksana RPI dan semua guru mata pelajaran dan guru kemahiran perlu berbincang dan menilai prestasi pencapaian MBPK setiap 2 atau 3 minggu. Manakala dari segi perekodan, pelaksana RPI perlu merekodkan pencapaian MBPK dalam borang RPI ya.
Ini ialah sidang penilaian ya. Okey, jadi kita akan lihat ini adalah lampiran yang dibuatlah, lampiran yang disediakan dalam buku panduan tersebut ya, borang rumusan prasidang. Kita akan lihat contoh ya, sebenarnya bagaimana nak mengisi borang tersebut. Ini adalah borangnya ya. Borang rancangan pendidikan individu ya. Ini borangnya ya. Kita akan lihat secara inilah ya. Manual pengisian borang rancangan pendidikan individu murid berkeperluan pendidikan khas sekolah rendah. Okey, ini yang pelajar akan isi. Okey, kod sekolah ya. Okey, ada tahun semasa, nama sekolah ya. Kemudian kod sekolah, tahun semasa, nama sekolah ya, program pendidikan khas. Okey, ini dipilihlah ya, iaitu program pendidikan inklusif. Okey, tarikh lahir, umur, ya, nama murid, kelas. Okey, kemudian kategori. Kena pilihlah berdasarkan kategori berikut yang ditunjuk di sini ya, pilih. Didiagnosis sebagai apa? Rujuk borang kesihatan. Okey, ada persoalan bagaimana nak dapatkan macam mana nak dapatkan murid? Ialah macam murid tersebut ya. Inilah pentingnya ada rakam pembelajaran. Itu boleh rujuk kepada guru di sekolah ya, ataupun mungkin di sekolah yang pernah siswa guru berpraktikum ya. Mungkin ada lah ya, sekiranya ada ya. Ataupun mungkin juga memang boleh rujuk dengan rakan guru di sekolah lah yang paling penting ya. Sebab baru kita dapat maklumat ini ya. Okey, kemudian ini pengetahuan sedia ada ya, pengetahuan yang telah dimiliki dan dikuasai oleh MBPK berkaitan dengan cabaran yang telah dikenal pasti. Kemudian keupayaan. Okey, dalam keupayaan ini nyatakan kekuatan atau kemahiran MBPK. Okey, seterusnya keperluan perubatan. Okey, di sini nyatakan laporan kesihatan MBPK atau nyatakan jenis ubat yang diambil oleh MBPK ya. Keperluan perkhidmatan sokongan. Adakah terdapat alat sokongan mengikut keperluan MBPK? Dan yang terakhir iaitu keperluan perkhidmatan sokongan. Itu sama ada tak dapat dari sokongan dari pakar audiologi ke patologi pertuturan bahasa, peripatetik, terapi cara kerja, psikologi atau lain-lain perkhidmatan sokongan. Nyatakan ya. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Tadi bahagian A ya. Bahagian B di bahagian kurikulum yang diikuti ya. Jika kita fokus ya kepada PPI di sekolah rendah, bermaksud kita menggunakan apa? Kurikulum KSSR sekolah rendah lah ya. Okey, fokus RPI. Okey, untuk kita fokus RPI ialah akademik. Ya, apa cabaran utamanya? Apa matlamat jangka panjang? Yang itu berdasarkan cabaran utama dan aspek kefungsian atau akademik. Tapi di sini kita fokus kepada akademik ya. Okey, seterusnya terdapat untuk yang seterusnya pelajar akan buat pula 3 kolom begini. Okey, iaitu yang pertama, kolom yang pertama iaitu matlamat jangka pendek, iaitu sasaran yang perlu dicapai dalam tempoh masa 3 bulan bagi menyokong pencapaian matlamat jangka panjang RPI. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi intervensi iaitu aktiviti berkenaan aspek akademik lah. Apa dia? Contohnya, dari segi aktiviti apa yang kita gunakan untuk murid tersebut ya. Apa cadangan ABM atau alatan ya. Dan kemudian kaedah penilaian ya untuk mencapai matlamat jangka pendek. Okey, kolom yang ketiga iaitu pencapaian. Pencapaian iaitu berkaitan dengan kemajuan semasa. Di sini ya, siswa guru perlu tuliskan tarikh dan nyatakan kemajuan semasa MBPK berdasarkan strategi intervensi yang dijalankan. Ya. Okey, seterusnya tarikh mula pelaksanaan RPI. Itu tarikh mula. Bila kita melaksanakan RPI untuk murid tersebut ya, bukan tarikh mula murid masuk dalam PPI, bukan. Ini tarikh kita melaksanakan RPI terhadap murid tersebut. Okey. Dan seterusnya tarikh semak ya.
tarikh semak sebelum sidang penilaian, ya. Okey. Okey. Mungkin bahagian sini kita tak ada lah kot, ya. Bahagian keputusan inventory minat ni kita tiada berkaitan sebab ini untuk sekolah menengah, ya. Okey, ini ialah bahagian C. Ini mungkin kita tak tanda lah, ya. Kita tak tanda lah, ya. Mungkin kita cuma tanda bahagian tanda tangan guru sahaja. Kita tak perlu. Sebab ini tarikh sidang pertama ini kita tak buat, ya. Jadi tidak perlulah sekadar letak sahaja, ya, bahagian C. Sebab ini adalah formatnya begitu. Okey. Jadi sebenarnya banyak lagi lampiran, ya. Di sini boleh lihat sehingga muka surat 82. Jadi Ana minta, ya, kamu semua lihat contoh-contoh yang diberikan dalam buku panduan ini. Mudah-mudahan kamu akan mendapat satu pengetahuan dan kefahaman yang jelas mengenai RPI ini, ya. Ya. Jadi insya-Allah ia akan membantu untuk tugasan yang diberikan itulah, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, video ini memberikan manfaat untuk kamu dalam menjalankan tugasan yang kedua, ya. Dan wa arjulakum at-taufiq wal hidayah wa ila liqa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.